Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.36 Mei bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara paparan hari ini, 20 pelajar sesak nafas terhidu gas kimia ketika eksperimen makmal. Juga Palestin setuju rundingan Mesir laksanakan gencatan senjata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gara-gara eksperimen makmal yang kurang sempurna, 20 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bayan Lepas di Pulau Pinang terhidu gas kimia dan mengalami sesak nafas. Bagaimanapun, tiada sebarang letupan atau kebocoran berlaku dan keadaan terkawal. Menurut Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kecemasan daripada pihak sekolah pada jam 9.57 pagi. Anggota bomba dan EMRS bergegas ke tempat kejadian dan membawa mangsa ke tempat yang selamat untuk diberi rawatan. Siasatan awal mendapati pelajar tingkatan 4 terbabit sedang melaksanakan proses uji kaji melibatkan iodin bersama guru di makmal. Iodin itu dipanaskan untuk tindak balas pemeluapan, namun akibat kurang kitaran udara dalam makmal, kira-kira 20 pelajar mengalami sesak nafas dan batuk berterusan. 13 pelajar termasuk 2 pelajar perempuan ditempatkan di bawah pengawasan dengan bantuan oksigen, manakala bakinya diberi rawatan kecemasan. Seorang pelajar dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. Sementara itu, di balik pulau, 10 pekerja warga asing nyaris maut selepas kontena yang dijadikan tempat penginapan mereka terbalik akibat dilanda ribut. Kejadian kira-kira pukul 9.50 pagi berlaku di sebuah tapak pembinaan di Kuala Jalan Baru. Insiden berlaku ketika hujan lebat dan angin kencang melanda kawasan berkenaan sejak awal pagi ini. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang berkata, pasukan bomba balai balik pulau mendapati terdapat 8 buah kontena yang dijadikan tempat tinggal pekerja telah terbalik. Difahamkan, kontena-kontena terbabit disusun menjadi 2 tingkat serta menjadi lokasi tempat tinggal pekerja di tapak pembinaan itu. Sebanyak 9 daripada pekerja lelaki berusia antara 25 hingga 45 tahun itu mengalami kecederaan ringan dan kini dalam keadaan stabil. Tiada sebarang kemalangan jiwa yang dilaporkan. Seorang warga emas ditemukan rentung dalam kebakaran di sebuah rumah kedai di Salak Selatan, Ibu Negara pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 6.18 pagi. Sebanyak 4 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Razak, Jalan Hang Tuah, Sentul dan Seputih dikejarkan ke lokasi kejadian dan tiba 9 minit kemudian. Sebaik tiba, pasukan bomba mendapati rumah kedai 2 tingkat itu hampir musnah terbakar. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat seorang bangsa iaitu lelaki berusia lingkungan 70-an ditemukan dalam keadaan rentung di tingkat 1. Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya pada pukul 6.48 pagi. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seterusnya, polis Johor menumpaskan satu sindiket mencuri kabel milik syarikat telekomunikasi di sekitar Rapid Pengerang selepas 3 lelaki warga Indonesia ditahan pada pagi semalam. Ketiga-tiga suspek dipercayai ahli geng Tony ditahan dalam serbuan di kampung Sungai Buntu, Sungai Rengit di Kota Tinggi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashman Baja menerusi satu kenyataan medianya memaklumkan dalam serbuan jam 11 pagi itu, polis merampas pelbagai jenis potongan kabel telekomunikasi. Turut dijumpai pelbagai peralatan yang digunakan untuk kegiatan jenayah itu. Rampasan dianggarkan bernilai RM23,000. 3 lelaki Indonesia yang ditahan masing-masing berusia 24, 29 dan 43 tahun dipercayai aktif sejak tahun lalu. Mereka akan ditahan reman hari ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 dan Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Polis percaya dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 23 kes kehilangan kabel di Pengerang. Ini kejayaan kedua Polis Kota Tinggi selepas geng kabel Lombok ditumpaskan bulan lalu.
Penjawat awam diingatkan untuk sepakat menolak nafsu yang mendorong kepada perkara dilarang seperti menerima rasuah supaya menjadi bangsa yang dikenali dan dihormati dunia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kegagalan mengawal nafsu apabila dihulur rasuah menjadikan manusia lemah dan golongan lemah tidak mungkin berjaya. Tegas Perdana Menteri lagi, Ramadan bukan sahaja bulan untuk berpuasa menahan lapar pada siang hari, tetapi juga bagi melatih diri supaya berdisiplin untuk mengawal diri daripada dipengaruhi nafsu. Apabila kita dikenali sebagai bangsa yang menolak nafsu, yang melakukan apa yang baik dan menolak apa yang tidak baik, maka semua di dunia ini akan hormati kita. Dengan itu, dengan kepercayaan yang diberi kepada kita, maka kita akan dapat lebih banyak manfaat, peluang untuk melakukan segala-galanya. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri yang diadakan pada hari pertama bulan Ramadan di Perdana Putrajaya pagi tadi. Pemimpin berusia 94 tahun itu turut meluahkan rasa syukur kerana masih mampu melaksanakan rukun Islam ketiga itu dan menyifatkan mengawal nafsu adalah latihan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi. Agensi Perumahan Mampu Milik Perbadanan Prima Malaysia tidak akan dibubarkan, namun ia akan dijadikan satu syarikat khas khusus bagi melaksanakan perniagaan masa depan untuk kerajaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin dalam satu kenyataan ringkas kepada Buletin Utama turut menjelaskan, Prima kini dalam semakan auditor yang dilantik kementerian. Kerja semakan awal due diligence dijangka siap menjelang Jun nanti. Prima katanya akan menerima tugasan baru untuk menjadikan ia lebih produktif dan berdaya maju dalam situasi semasa. Ketika ini, kementerian sedang menyusun dan membersihkan segala isu pentadbiran agensi terbabit. Fokus utama kekal membantu pemilikan rumah rakyat terutamanya dalam kelompok B40. Menteri mengulas laporan media baru-baru ini yang memetik kenyataan pengerusi Prima Tan Sri Eddie Chen Lok Loy yang berkata Prima mungkin dibubarkan. Kursi kepimpinan Islam Sultan Hassanal Bolkiah akan ditubuhkan di Universiti Teknologi Mara UiTM. Kementerian Pendidikan dalam kenyataannya memaklumkan penubuhan kursi itu akan memfokuskan kepada kajian kepemimpinan Islam, pengurusan serta pelaksanaan dan undang-undang syariah. Ia diharap bakal menjadikan Malaysia dan Brunei sebagai pusat pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Kesultanan Melayu khususnya dan kepimpinan umumnya di peringkat antarabangsa. Cadangan penubuhannya telah dipersembahkan dan memohon perkenan Sultan Hassanal Bolkiah. Kursi ini boleh dijadikan pusat pengajian, penyelidikan, rujukan dan pengumpulan dokumentasi berkaitan Kesultanan Melayu dan kepimpinan Islam. Sultan Hassanal Bolkiah telah dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Kepimpinan Islam sempena istiadat Convocation ke-90 UiTM Mac lepas. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menunaikan ibadah berpuasa kepada seluruh umat Islam di negara ini. Menurut kenyataan Istana Negara yang dikeluarkan oleh Datuk Panglima Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, baginda bertitah agar umat Islam mengambil peluang di bulan mulia ini untuk memperbanyakkan ibadah dan amalan serta merapatkan hubungan sesama insan. Baginda turut bertitah semoga tarbiyah Ramadan pada tahun ini dapat mendidik insan supaya merasa dekat dengan Allah serta membina silaturahim sesama manusia sekaligus menyuburkan jiwa kehambaan terhadap Allah. Bekas Pengurus Besar Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Syed Jamil Syed Jaafar, 68 tahun, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN jam 4 pagi tadi. Menurut isteri Allahyarham Datin Haryani Abdul Hamid, jenazah dibawa ke rumah ibunya di Sentul sebelum dimandi dan disembahyangkan di Madrasah Tarbiyah Gombak. Jenazah dikebumikan selepas solat Zuhur di tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Selasih, Gombak. Allahyarham Datuk Syed Jamil mula berkhidmat sebagai wartawan kadet di Bernama pada 16 Disember 1969 dan menjadi Ketua Pengarang pada 1995. Seterusnya dilantik sebagai Pengurus Besar mulai 23 Oktober 2000 sebelum bersara pada 2007.
Mitsui and Company Limited, firma dagangan terbesar di Jepun, membuat pelaburan minoriti strategik di dalam Axiata Digital Sdn Bhd, unit perkhidmatan digital Axiata Group Berhad. Pelaburan itu mencatatkan penilaian $500 juta Amerika atau sekitar 2.07 bilion ringgit bagi perniagaan digital teras Axiata Digital AD yang merangkumi Boost, Analytics Data Advertising ADA dan Epigate. Is Mitsui & Co. This is a very large Japanese conglomerate that is not only bringing in financial resources for us to grow our business, accelerate and turbocharge our growth, but it's also bringing a lot of strategic assets within their portfolio as a very large conglomerate to actually help us grow our businesses. So we're very excited with this opportunity. Terdahulu berlangsung majlis pemeteraian pelaburan antara Axiata dan Mitsui baru-baru ini. Turut disasarkan, pelaburan Mitsui ini dapat meningkatkan perniagaan sedia ada dan mengekalkan fokus kepada inovasi kewangan khas kepada pelanggannya melalui gabungan data serta kandungan kreatif. Sementara itu, urus niaga saham Axiata Group Berhad dan Digi.com Berhad digantung menunggu pengumuman yang bakal dibuat. Dalam kenyataan berasingan, kedua-dua syarikat telekomunikasi berkata dagangan saham masing-masing digantung daripada 9 pagi hingga 5 petang hari ini. Dagangan akhir saham Axiata pada RM4.04 seunit, manakala saham Digi bernilai RM4.52 sesaham. Memetik laporan, Axiata yang memiliki Celcom Axiata Berhad kini dalam perbincangan dengan Telenor Group, pemegang saham 49% dalam Digi.com atas kemungkinan menggabungkan operasi di Asia. Dalam pada itu, satu sidang media Axiata bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Jamaluddin Ibrahim bakal diadakan pada 4 petang nanti. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Berita luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas pesawat Aeroflot yang mengorbankan 41 nyawa. Beliau berjanji siasatan terperinci akan dijalankan oleh sebuah jawatan kuasa khas untuk mengenal pasti punca kemalangan. Pesawat penumpang Sukhoi Superjet 100 milik Aeroflot terbakar ketika melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Sheremetyevo di Moskow pada jam 6.30 petang waktu tempatan semalam. Pesawat yang dalam penerbangan ke Murmansk dari Moskow berpatah balik selepas mengalami masalah teknikal. Enjin pesawat bagaimanapun terbakar dipercayai akibat hentakan kuat ketika mendarat. Pesawat itu membawa 78 penumpang termasuk 5 anak kapal. 11 mangsa dilaporkan cedera. Berikutan kejadian, beberapa penerbangan terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang lain di sekitar Moskow dan Nizhny Novgorod. Kebanyakan mangsa dipercayai berasal dari wilayah Murmansk dan pihak berkuasa wilayah itu mengumumkan tempoh berkabung selama 3 hari bermula hari ini. Seterusnya, pertempuran rentas sempadan pejuang Palestin dan Israel dihentikan berikutan gencatan senjata bertujuan mengembalikan keamanan di semenanjung Gaza menjelang Ramadan. Gencatan senjata yang tercapai usaha rundingan Mesir berkuat kuasa bermula jam 4.30 pagi waktu tempatan. Perkara itu diumumkan oleh 2 pegawai Palestin dan turut dihebahkan oleh sebuah stesen televisyen milik Hamas. Bagaimanapun, Israel masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Sebelum ini, siri serangan udara yang dilancarkan oleh tentera Israel mengorbankan 19 penduduk Palestin. Sekurang-kurangnya 9 daripada mangsa yang terbunuh adalah pejuang yang mempunyai kaitan dengan kumpulan Hamas dan sekutunya Jihad Islam. Menurut tentera Israel, 320 kubu kumpulan militan di semenanjung Gaza diserang sejak 2 hari lalu. Bangunan Ibu Pejabat Kementerian Keselamatan Dalam Negeri di Gaza City turut ranap akibat dibedil tentera rejim Zionis. Sementara itu, serangan roket yang dilancarkan oleh pejuang Palestin meragut nyawa 4 pendatang haram Yahudi.
Dalam pada itu, gelombang serangan Israel ke atas semenanjung Gaza mendapat sokongan penuh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Melalui catatan Twitter beliau, Trump berkata Israel sekali lagi menghadapi serangan roket yang dilancarkan oleh kumpulan pengganas Hamas dan Jihad Islam, dan Washington menyokong 100% usaha Tel Aviv mempertahankan rakyatnya. Dan dalam pesanan beliau kepada penduduk Gaza, Trump berkata tindakan keganasan terhadap Israel akan hanya membawa lebih banyak kesengsaraan. Beliau menggesa pejuang Palestin untuk menghentikan keganasan dan bekerjasama untuk mencapai keamanan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memastikan slot beraksi di Liga Juara-Juara Eropah musim hadapan selepas mengesahkan kelompok 4 terbaik Liga musim ini. Walaupun berbaki satu perlawanan, pasukan kendalian Maurizio Sarri sudah mengumpul 71 mata di tempat ketiga, 4 mata di depan pencabar terdekatnya Arsenal. 2 gol menerusi tandukan oleh Ruben Loftus-Cheek dan David Luiz yang berpunca daripada umpanan Eden Hazard pada awal babak kedua membantu Chelsea merakam kemenangan 3-0 ke atas Watford di Stamford Bridge malam tadi. Kemenangan menyaksikan Chelsea merampas kedudukan ketiga Liga selepas mengumpul 71 mata berkelebihan 1 mata di atas Tottenham di tangga keempat dan 4 mata mengatasi Arsenal yang hanya seri 1-1 dengan Brighton awal pagi tadi. Sementara itu, harapan Manchester United untuk menamatkan saingan Liga di kedudukan 4 terbaik musnah selepas diikat 1-1 oleh kelab tercoret Huddersfield Town. Norwich City menewaskan Aston Villa 2-1 malam tadi untuk mengesahkan status pemenang Liga Kejuaraan. Norwich yang dikendalikan Daniel Farke bersama Sheffield United yang seri 2-2 menentang Stoke sudah pun mengesahkan slot automatik ke Liga Perdana Inggeris sebelum perlawanan pusingan terakhir musim ini. Sementara derby menyertai Leeds, West Brom dan Villa dalam saingan play-off untuk menentukan salah satu daripada 4 pasukan berada di tempat ketiga dan slot terakhir ke EPL. Acara sukan terus menjadi pilihan utama mengeratkan hubungan baik di kalangan organisasi mahupun bersama masyarakat luar. Kali ini giliran kejohanan badminton berpasukan Kelab Media Prima 2019 mengambil tempat sebagai ruang riadah dalam masa sama buruan gelaran skuad terbaik di kalangan staf yang mengambil bahagian. Hampir 100 orang berhimpun menjayakan kejohanan badminton berpasukan Kelab Media Prima baru-baru ini. Diadakan di Kota Damansara, sebanyak 7 pasukan mengambil bahagian dalam saingan yang menggunakan format Liga sepusingan di peringkat awal disusuli aksi separuh akhir dan seterusnya penentuan juara. 6 wakil terdiri daripada pelbagai unit dan bahagian serta jabatan, antaranya berita, kejuruteraan dan program bertarung dalam 3 acara iaitu perseorangan dan beregu lelaki serta beregu campuran. Menambah kemeriahan ialah penyertaan pasukan jemputan iaitu syarikat penyediaan makanan Pokda Catering yang merupakan antara penaja saingan. Kemuncak pertandingan, skuad dari Balai Berita muncul juara meraih hadiah wang tunai RM1,000 selepas menumpaskan pasukan gabungan 1-2-3 2-0 di perlawanan akhir. Dianjurkan Kelab Media Prima dibantu Kelab Sukan Badminton, ianya merupakan acara tahunan yang menjadi platform staf mempamer kehandalan berpasukan. Selain menggalak penglibatan aktif pekerja dalam pelbagai aktiviti, merangkumi sosial dan kebajikan. Ramadan datang lagi dan tiba masanya untuk memperkemas diri mencari keberkatan ilahi. Suasana sekitar bandar Kabul, Afghanistan menjelang Ramadan